Assalamualaikum semua. Kita sambung lagi hari ini dalam bab 11 pewarisan biologi tingkatan 5 KSSM bersama Cikgu Aimi. Untuk hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita untuk subtopik 11.2 iaitu pewarisan dihibrid. Kalau sebelum ni kita dah belajar pewarisan monohibrid dalam 11.1, basic dan konsep dia masih sama. Dan hari ini kita sambung sikit untuk dihibrid. So untuk standard pembelajaran pada hari ini, kita akan mempelajari tentang definisi pewarisan kacukan dihibrid, hukum Mendel 2 dan juga kita akan masuk kepada 11.3 gene dan allele. Okay, sebelum kita teruskan, untuk memahami pewarisan dihibrid, kita perlu terlebih dahulu memahami definisi pewarisan kacukan dihibrid. Apa dia pewarisan dihibrid? Kalau sebelum ni kita belajar monohibrid. Monohibrid melibatkan satu ciri. Tapi yang ni dihibrid. So kalau dia melibatkan pewarisan dua ciri. Okey, kita dah belajarkan sebelum ni apa dia ciri dan setiap satu ciri ini dikawal oleh gen berlainan pada lokus berlainan. Kalau monohibrid tu dia pada satu ciri dengan ada trait yang bertentangan tapi pada lokus yang sama. Sebaliknya untuk dihibrid dia dua ciri, gen berlainan juga pada lokus berlainan. Rajah menunjukkan rajah skema pewarisan dihibrid antara dua induk tulen untuk mengkaji dua ciri. Okey, dua ciri sebab apa yang kita nak kaji? Untuk kat sini dua ciri yang diambil, warna biji benih, okey, satu ciri, dan bentuk biji benih, satu ciri. So ada dua ciri iaitu warna dan juga bentuk. Sebab tu kita kata dihibrid, dua ciri. Dan dua induk baka tulen ini akan mempunyai pasangan allele homozygot, okey, yang dominan. Iaitu kalau dia homozygot dominan, dia mestilah kedua-duanya huruf besar. Dia punya genotip kan. Dan satu lagi homozygot resesif. Dia punya genotip akan kedua-duanya huruf kecil. So kacukan antara dua induk tulen ini akan menghasilkan satu generasi F1 atau filial 1. Satu ni kita kecilkan ya. Okay, yang menunjukkan trait yang dominan iaitu biji benih bulat dan kuning. So maksudnya bila kita nak buat satu kacukan sama ada mono atau di, kita kena terlebih dahulu mengetahui ataupun kita alert tentang yang mana satu dominan, mana satu resesif. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjukkan rajah skema pewarisan dihibrid. Yang ini dia bagi untuk ciri bentuk biji benih dan juga warna biji benih kacang peas. Okey, bentuk dan juga warna. Okey, sama juga macam monohibrid, dia mesti bermula dengan kacukan generasi induk. Okey, kacukan generasi induk yang dimulakan dengan fenotip dia. Kat sini disebabkan kita ada dua ciri, maka kita nyatakan dua ciri fenotip lah, iaitu biji benih bulat berwarna kuning. Kita tengok petunjuk dekat sini. Yang ini petunjuk ni memudahkan kamu untuk mengenali yang mana satu dominan, yang mana satu resesif. Kalau kat sini dia dah bagi B besar adalah dominan bulat. Resesif, B kecil resesif berkedut. Manakala K besar, dominan bagi biji benih kuning dan K kecil adalah resesif untuk yang biji benih hijau. Okey? Sebab tu bila kita buat fenotip, kita nyatakan di sinilah biji benih bulat berwarna kuning, biji benih berkedut berwarna hijau. So, yang bahagian kiri ni semuanya ciri dominan. Maka genotip dia semua huruf besar lah. Iaitu BBKK. Yang ni BBKK huruf kecil. Okay. So induk baka tulen akan digunakan dalam kacukan. Seperti biasa kita keluarkan gamit secara meiosis. Okay. Untuk ciri benih bulat B besar. Dan ciri berwarna kuning K besar. So kita keluarkan satu ciri, satu gamit bagi setiap pasangan allele. Okey, BB besar tadi, kita ambil B kecil saja. Samalah juga dekat sebelah kanan ni, kita ambil B kecil dengan K kecil. Okey,
Kemudian kita lakukan persenyawaan yang mana BK besar dengan BK kecil kita senyawakan dan akan dapat genotip untuk kacukan untuk generasi fila pertama sebagai B besar B kecil, K besar K kecil. Maksudnya kita combine atau kita susun untuk genotip ni kita susun mengikut ciri. Dimulakan dengan biji benih dulu, baru yang belakang ni ialah dia punya warna. Okey. So, fenotip bila kita nampak macam ni, bila dia ada dominan untuk warna, untuk jenis biji benih dan juga warna, kita nampak ciri dominan kan, ada B besar, K besar. So, fenotip dia mesti yang ketara atau ditunjukkan adalah ciri dominan, iaitu semua biji benih bulat berwarna kuning. Sama macam konsep monohybrid kan. Sebab tu saya kata, saya tekankan sangat kamu kena fahamkan konsep monohybrid. Jadi bila kamu dah faham mono, kamu boleh apply dekat di. Okey. Sama juga macam monohybrid, setelah mendapat generasi filial pertama, generasi itu akan dikacukkan. Filial 1 dengan filial 1 dikacukkan. Kita ulang balik, step sama lagi. Kacukkan dapat fenotip F1 iaitu biji benih bulat berwarna kuning. Mana dapat yang ni? Yang kita dapat ni daripada mana? Daripada atas ni daripada hasil generasi filial pertama tu. Kita kacukkan maksudnya dua-dua ni samalah. Biji benih bulat kuning. So genotip juga sama. B besar B kecil, K besar K kecil. Sebelah sini pun sama. Kemudian kita keluarkan dia punya gamete. Okey, gamete dia mesti dikeluarkan. Okey, cara nak keluarkan kalau kita ikut sistem nombor, okey, kalau nak mudahkan kamu lah ya. Kalau kita menggunakan sistem nombor BBKK ni, kita susun dia sebagai 1 2 3 4. Okey, 1 2 3 4 ni, 1 2 3 4. So kita akan partnerkan 1 3 1 4. 2 3 2 4. Konsep dia masih sama macam yang mono. So kalau 1 3 BK. 1 4 B besar K kecil. 2 3 B kecil K besar. Yang ini B kecil K kecil. Okey, bila dah dapat yang pasangan pertama, kamu akan automatik dapat yang kedua. Samalah maksud saya. Okey, tak payah nak susun-susun balik sebab memang confirm sama. Okey, kemudian kat sini dia punya masalah sikit, bukanlah masalah apa, sebab dia melibatkan sedikit pengiraan. Masih lagi menggunakan segi empat punat tu, tapi dia lebih banyak kan. Basic dia sama. So semasa pembentukan gamete, mana-mana allele bagi bentuk biji benih boleh berpasang dengan mana-mana allele bagi warna biji benih. Okey, so kita tengok ya macam mana persenyawaan ni berlaku. Okey, menggunakan segi empat punit. Apabila generasi F1 yang terhasil daripada kacukan dihybrid yang tadi itu, yang kita dah kembangkan dia punya gamete tadi kan, daripada F1 tadi. Okey, kita tengok pula 16 kombinasi. 16 kombinasi genotip F2 yang terhasil. Kacukan ini menunjukkan 4 ciri fenotip dalam generasi F2. Yang mana kacukan dihybrid ini dapat ditunjukkan melalui segi empat punat seperti dalam rajah. Okey, yang ini ialah contoh daripada gamete yang telah dikeluarkan tadi kan. Gamete daripada kacukan generasi F1. So, yang sebelah sini gamete betina, BK. Kalau kamu perhatikan sama je. Gamete jantan dengan gamete betina sama sebab dia daripada generasi filial satu yang sama kan. Okey, B besar K kecil pun sama, kat atas ni pun sama. Okey, ni pun sama saja. Kemudian cara dia sama macam monohybrid ataupun kalau kita tengok step dalam kebarangkalian matematik bila kita buat jadual macam ni kan. Cara dia kita tengok pada row pertama, kolom pertama. So, kita akan dapati BK dengan BK. So, B besar, K besar, K besar.
So kena tengoklah B besar ni ciri fenotipnya apa? Dia dominan kan? Bulat. K kuning. So tuliskan dia punya genotip di atas. Ini genotip. Yang ini fenotip. Okay. Kalau untuk kamu tak perlulah kamu lukis. Ya, yang ini dia untuk penerangan yang lebih jelas. Kalau kamu perlu buat segi empat ni, janganlah kamu buat lukisan-lukisan ni, tak perlu. Hanya perlu genotip dan dia punya huraian fenotip lah untuk kamu rujuk. Okay. So bila kita dah buat ni, kamu akan dapati hasil dia nanti. Okay. Dari segi nisbah fenotip. Okay. Nisbah fenotip ya, bukan nisbah genotip. Nisbah fenotip ni maksudnya dia punya fizikal yang kita nampak, ciri yang kita nampak. Iaitu kita akan dapati biji yang bulat dan kuning ada 9. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Manakala biji bulat hijau, 3. 1, 2, 3. Sorry ya, conteng pula. Okay. Dan biji kedut dan kuning pun 3. 1, 2, 3. Dan biji kedut hijau 1. Okay. Dekat sini ada sedikit tips ataupun cara untuk kamu mengira atau kita nak tahu kedudukan di mana biji bulat dan kuning tu, iaitu menggunakan kaedah segitiga. Yang mana, okay, kamu tengok ya. Bila saya buat satu garisan, okay, segitiga hujung ni ke sini. Okay. Kemudian kita temukan, okay, ni ialah segitiga pertama. So, mana-mana biji benih yang dilukis yang kotak ataupun kotak yang mengena pada segitiga yang kita lukis pertama tu, itu yang kita kira sebagai ciri yang sama. So kalau kamu kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kan? Okey, kemudian kita buat segitiga kedua. Okey, yang mana dah kira tak boleh kira lah. Okey. Contoh yang dah sentuh dekat sini. Kat tengah kuning ni dah dikira kan? Dia dah sentuh segitiga pertama. So, kita ambil yang bucu saja. Yang bucu sahaja. Untuk yang kedua ni So, dia akan ada 1, 2, 3. Yang ni pun sama. Kita ambil yang bucu sahaja. Hanya segitiga pertama saja kita ambil bucu dan sisi. Okey. 1, 2, 3. Okey, kedut kuning, kedut kuning, kedut kuning. 3. Untuk yang ni lah. Yang tadi yang hijau ni, bulat hijau pun 3. Dah dapat. Dan last kali, kedut hijau. Yang ni. Memang satu saja. Okey. Itu kaedah, maksudnya cara untuk kita nak tengok yang mana dia punya kedudukan bagi fenotip yang sama. Boleh ya? So, saya ulang yang segitiga pertama kita ambil kira pada setiap bucu dan sisi. Kemudian segitiga kedua kita ambil bucu, begitu juga dengan segitiga ambil bucu. Dan yang terakhir ni tak ada, satu sahaja. Okey, jadi dihybrid ni, pewarisan dihybrid ni dia melibatkan hukum Mendel 2. So, apa dia hukum Mendel 2? Kalau kita reflect balik, kan kita ingat balik pada hukum Mendel pertama. Okay, masa kita belajar monohybrid, kita ada belajar tentang hukum Mendel pertama yang menyatakan hukum segregasi, iaitu ciri suatu organisma dikawal oleh sepasang allele, hanya satu daripada pasangan allele diwariskan dalam gamet. Tapi untuk hukum Mendel 2, dia nama lain dia ialah hukum pengaturan bebas. Okay, apa dia tadi? Hukum pengaturan bebas. Kalau hukum Mendel 1 segregasi, yang ni pengaturan bebas. Yang mana semasa pembentukan gamet, setiap ahli daripada pasangan allele, okay, setiap allele ataupun setiap ahli daripada pasangan allele tu, dia boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana ahli dari pasangan allele yang lain. Okay, sebab dia ada dua ciri, maka ada dua gamet yang kita keluarkan dalam setiap ciri tu. Maksudnya untuk ciri benih dan juga ciri warna.
Kan ada dua ciri kan. So dia boleh, pasangan allele tu dan setiap pasangan allele tu boleh bergabung secara rawak dengan mana-mana pasangan allele yang lain. Okey. So itu perbezaan dia dengan Mendel 1. Mendel 1 dia segregasi dan dia hanya satu ciri. Mendel 2 dia dah hybrid dua ciri dan nama dia hukum pengaturan bebas. Okey, so daripada rumusan yang kita boleh dapat untuk eksperimen dihybrid Mendel, ada gabungan baru ciri. Okey, gabungan. Tadi mono hanya satu ciri, tetapi untuk dihybrid gabungan baru ciri. Gabungan so muncul pada generasi F2, iaitu biji kedut berwarna kuning dan biji bulat berwarna hijau. Sedangkan pada baka tulen dia hanyalah biji kedut hijau, kan? Tapi dekat bila dia dah kacupkan antara F1 dengan F1 yang pelbagai ciri gabungan tadi, yang gabungan ciri dua ciri tadi, maka wujud gabungan ciri yang baru, iaitu biji kedut kuning, biji bulat hijau. Yang mana biji bulat hijau ni dia apa? Bulat hijau ni dia ialah gabungan antara dominan dan juga resesif bagi warna. Warna dia resesif je, tapi untuk dia punya jenis biji dia bulat, kan? Sebab dia B besar, sebab ada B besar di dalam dia punya genotip. Boleh ya? Okey, dan dua pasang ciri iaitu bentuk dan warna digabungkan dalam generasi F1 tetapi kemudiannya terpisah. Okey, dan bertindak secara bebas. Ni dia punya terms lah. Yang bertindak secara bebas ni dia berkaitan dengan hukum Mendel 2, iaitu pengaturan bebas. Okey. Okey, itu rumusan untuk dihybrid. Simple saja dihybrid. Dia yang banyak dekat monohybrid sebab dia nak kamu kukuhkan konsep dan teori untuk monohybrid supaya kamu boleh relate apabila masuk dihybrid. Okey, tu saja penerangan untuk dihybrid. Dan kita sambung sikit untuk 11.3 jin dan allele. Dan untuk 11.3 jin dan allele, untuk standard pembelajaran bagi subtopik ini, diharapkan kamu semua dapat memahami locus. Ini yang penting lah, memahami locus dari segi jin dan allele. Okey, ini pun tak banyak sangat macam monohybrid lah. Okey, first kali definisi locus. Walaupun pada monohybrid 11.1 kita dah terangkan apa dia locus, so yang ini kita bagi detail lagi. Apa dia locus? Lokasi spesifik. Locus, lokasi spesifik yang diduduki oleh gen pada kromosom. Okey, contoh gambar ajar ni satu kromosom. Okey, so katalah gen itu berada di sini, maka ia adalah locus bagi sesuatu gen. Contohnya gen warna mata berada pada satu locus. So locus itu dia adalah lokasi spesifik untuk warna mata. So sebab tu dikatakan lokasi spesifik diduduki oleh gen pada kromosom. Dan setiap kromosom dia ada bawa banyak gen. Okey, mungkin gen warna mata, gen jenis rambut, gen ada lesung pipit, tak ada lesung pipit dan sebagainya lah, warna kulit. Semua tu genetik gen-gen yang ada. Okey, dibawa oleh kromosom mengikut locus-locus dia. Dia dah susun. Maksudnya takkan bercampur sebab semua tempat, semua gen dah ada laci-laci dia. Macam satu kabinet dan memang dah ada khas. Drawer untuk setiap gen tu dah ada. So kita boleh katakan dalam satu almari itu, macam almari tu ialah kromosom dan laci-lacinya adalah locus. So dalam manusia, bilangan gen yang mengekodkan protein dalam satu kromosom dianggarkan lebih kurang 25,000. Okey, banyak maksudnya kod protein dalam satu set kromosom tu dianggarkan lebih kurang 25,000. So allele yang mewakili sesuatu gen turut menduduki locus yang sama. Okey,
Contoh kat sini katalah locus warna mata. Maksudnya gen itu pada locus yang sama membawa gen warna mata. Dan allele bagi warna mata mungkin warna perang, warna hitam, sebab allele ni dia membawa trait kan. Dia membawa trait, gen tu membawa ciri. So allele bagi warna mata sama ada hitam, perang, biru ke apa tu semua juga mesti berada pada locus yang sama. Okay, kalau macam dalam kabinet kita susun pen je. So kat situ semua pen merah, pen biru, pen hijau semua dalam locus yang tu. Okay, kalau kita drawer kedua ataupun locus kedua kita susun marker pen je. Contohlah ya, marker pen je kat situ. Marker pen merah ke, marker pen biru ke, oren ke, semua dekat situ. Tu locus bagi satu-satu kromosom. Okay, rajah menunjukkan terdapat 5 gen. Okay, rajah kejap lagi saya tunjukkan rajahnya. Terdapat 5 gen berserta allele masing-masing pada locus tertentu pada sepasang kromosom homolog. Okay. Ni kromosom homolog. Okay, rajah lah ya. Satu pasangan kromosom homolog, 1 dan 2. Katalah gamit jantan, gamit betina. Kita tahu yang mana satu. So, untuk locus yang sama. Ni, dia sederet lah ni. Okay. Dia mewakili allele yang ni. Ada allele A besar dengan A kecil. Allele ni, katalah biru cair ni, dia bawa contoh, dia bawa warna mata tadi. Senanglah warna mata lah, senang sekali kan. So, pada locus biru di sini, okay, kita panggil locus yang sama lah. Kenapa jadi gitu? Okay. Locus yang sama, dia membawa gen warna mata. Okay. Jadi, allele yang berada di dalam locus ini ialah mungkin A besar, warna hitam, mungkin A kecil, warna biru. Ada orang mungkin dia kahwin dengan Mak Saleh kan? Adalah gamit, dia mewakili gamit menurunkan atau mewariskan gamit mata warna biru. Tu maksud dia. Mungkin dekat sini pula gen yang lain. Pada locus yang sama, locus di sini gen yang lain. Walaupun kamu nampak C besar, maksudnya mungkin dia membawa genetik atau gen allele yang sama. Kan? Sebab kita satu pasangan kromosom tu dia boleh jadi allele tu dominan atau allele tu homo dominan ataupun mungkin homo heterozygot. Okay, macam kat atas ni mungkin dia satu dominan, satu resesif kan. Yang ini dua-dua dominan. So ciri-ciri tu dia bergantung kepada ciri yang dibawa oleh gamit tersebut. Tapi yang penting kena tahu setiap satu ni ialah locus yang sama untuk kedua-dua kromosom homolog. Okay, warna mata, warna kulit, kat sini jenis rambut. So pada locus ini, kamu tengok dia kata gen dikatakan homozygot. Sebab apa? Dia allele yang sama. Kalau dia besar, dua-dua besar dominan lah. Kalau dia dua-dua kecil, resesif. Kalau kat sini, heterozygot. Sama macam atas ni, hetero. Yang ni homo. So pada locus yang bawah ni, dikatakan heterozygot. Okay. Yang ini penerangan saya rasa lebih ringkas dan lebih jelas tentang keadaan atau kedudukan locus, gen dan allele pada pasangan kromosom homolog. Itu sahaja untuk 11.3 iaitu tentang locus, okay, gen dan allele. So, sebab tu saya gabungkan 11.2 dan 11.3. Jadi untuk 11.4 dia punya huraian atau penerangannya adalah lebih panjang, maka saya akan buat satu video khas untuk 11.4. Jadi saya harap sangat kamu boleh ulang balik tengok daripada awal untuk bab 11.1, 11.2 dan 11.3. Dan sebarang masalah macam biasa kita akan sambung bincang dalam bentuk soalan dalam modul, kita bincang dalam grup dan sebarang soalan kamu boleh tanyalah masa tu ya. Okey. So itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua.